Setiap usahawan mengimpikan kejayaan dalam mengatasi segala cabaran. Demi menyaksikan perniagaan mereka terus maju, Affin Bank mendorong perniagaan anda maju ke hadapan dengan menawarkan perbankan tanpa batasan dan menyokong setiap matlamat perniagaan anda. Looking for a medical card? Just start tapping. After all, we tap every day. We tap to buy stuff. Tap to communicate. Tap to work. Tap to play. And now with AXA, we can tap to protect ourselves and our loved ones. Introducing eMedic, the first ever online medical card in Malaysia. Yes, that's right. You can now tap for medical protection. Just tap to purchase. Tap for strong hospitalization benefits. Tap for personalized consultations. Tap for rewards. All for a monthly premium that will make you tap your fingers in excitement. Fast, easy, and affordable. Isn't that fantastic? Tappity tap your way to a peace of mind with AXA eMedic now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang secara maya kepada ahli-ahli panel dan juga sahabat-sahabat yang sedang mengikuti webinar SME BizChat 2021 pada petang Jumaat ini. Dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Arizal Rahman dari Tritris Media Network yang akan dipertanggungjawabkan, diamanahkan menjadi moderator sepanjang 1 jam webinar ini, insya-Allah. Okey, saya ingin kongsikan dengan para penonton dan semua yang sedang bersama saya kita pada petang ini. SME BizChat ini adalah satu siri bual bicara perniagaan yang dianjurkan oleh Affin Bank, Affin Islamic untuk kita mempelajari trend terkini yang berhubung dengan para inovator industri dan juga mengetahui tips perniagaan untuk menyokong perjalanan keusahawanan. Dan untuk anda mengetahui lebih banyak webinar perniagaan, anda boleh melalui layari aplikasi Mudah Alih SME Koloni Affin Bank di Affin SME Koloni. Mudah saja, Affin SME Koloni. Okey. Dan sesi pada petang ini kita telah menghimpunkan pakar-pakar industri untuk berkongsi pengetahuan mereka yang sangat luas tentang kepentingan transformasi digital startup. Okey, dan tujuan utama perbincangan kita pada kali ini adalah menjamin kelestarian startup melalui digitalisasi dan juga sumber-sumber digitalisasi perniagaan. Tersasul saya, susah menyebutnya digitalisasi kan. Okey, dan sebelum saya ingin berkongsi dengan anda semua, dengan para panel, kita ingin berkongsi seberingkas mengenai topik kita pada petang ini, iaitu transformasi digital startups. Dan semua orang tahu bahawa digitalisasi terus berkembang pesat di seluruh dunia dan adalah penting sebenarnya untuk perniagaan startup ni menerima digitalisation ni untuk menjamin kelestarian perniagaan. Dan startup sebenarnya harus mula mengadaptasikan perkembangan teknologi digital dan merebut peluang berinovasi agar mereka tidak ketinggalan dan sekaligus boleh membantu memacu pembangunan ekonomi. Dan pada sesi webinar pada kali ini, kita menampilkan pakar-pakar daripada industri, khususnya daripada MDEX, Experian dan juga Asia Academy
untuk membincangkan kepentingan transformasi digital startup dalam memajukan perniagaan, insyaAllah. Dan sebelum kita nak meneruskan acara webinar pada kali ini, saya ingin perkenalkan ahli-ahli panel yang telah dijemput khas pada petang ini, dan mereka ini akan memberikan tips, rahsia dan juga nasihat kepada rakan-rakan usahawan, khususnya usahawan startup dalam digitalisasikan perniagaan mereka. Dan saya dengan bangganya ingin memperkenalkan dan mengucapkan selamat datang kepada Encik Zahail Zulaini, iaitu Head of Business Digital Adoption MDEX ataupun Malaysia Digital Economic Corporation. Apa khabar Encik Zahail? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Ariza. Alhamdulillah. Okay. Alright, Encik Zahail sebenarnya berpengalaman luas dalam bidang pelbagai bidang, khususnya berkaitan dengan transformasi perniagaan. Dan sebelum bersama dengan MDEX, Cik Zahail telah bersama dengan syarikat-syarikat korporat yang sangat terkenal popular seperti Malaysia Airlines Berhad, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAT dan juga beberapa bank terkemuka di Malaysia. Okey, itu dia orang ahli panel kita yang pertama. Okey, ahli panel kita yang kedua, saya ingin perkenalkan dan mengucapkan selamat datang Mr. Timothy Wong, iaitu Head of Commercial Sales daripada Experian. Apa khabar Mr. Timothy? Khabar baik. Itu dia orang ni segak di belakangnya nampak ada bangunan-bangunan di KL di office Cik Mr. Timothy. Ya saya di Mid Valley tu. Di Mid Valley. Okey. Mr. Timothy telah lebih 19 tahun berpengalaman dalam bidang pelbagai bidang, termasuk dalam perniagaan maklumat, biro kredit dan juga analisis data. Dan beliau berkemahiran dan cemerlang dalam pengurusan sumber manusia serta berkeupayaan dalam memacu perubahan, menyampaikan visi serta mengurus risiko dengan baik untuk memastikan peralihan perubahan perniagaan berjalan dengan lancar. Itu dia hebat panel kita pada kali ini. Dan yang ketiga, ahli panel kita yang ketiga iaitu Mr. Dr. Ram Gopal Raj. Apa khabar Mr. Dr. Ram? Baik Encik Arizal, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Dr. Ram adalah Director of Strategy and Innovation Air Asia Academy dan beliau telah memulakan perjalanan dalam dunia teknologi dan mempelajari pengaturan carangan komputer ni sejak berusia 7 tahun. Wow, lama sejak lama. mula dari kanak-kanak lagi. Lebih daripada 30 tahun pengalaman. Setakat Nampak tu, kita boleh kira dah umur dia berapa sekarang. lebih kurang lah. Boleh teka. Boleh teka. Macam tu je saya nak point sikit umur berapa tu. Okey, Dr. Ram sebenarnya mempunyai PhD dalam kecerdasan buatan ataupun AI pada tahun 2011 dan beliau merupakan pengasas syarikat permulaan ataupun startup ni berkaitan dengan teknologi dan telah berjaya dan maju sehingga hari ini, dan kini beliau terus berkongsi ilmu dan pengalaman di Redbit Academy sebagai pengarah strategi dan inovasi. Selamat datang semua ahli-ahli panel. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan sebelum kita ingin meneruskan acara kita pada petang ini, saya inginlah menguar-uarkan juga kepada para penonton, pada rakan-rakan yang sedang bersama kita ni, bahawa kita ada kempen Watch Live and Win dengan mengisi, anda boleh mengisi e-borang untuk memenangi voucher Shopee RM10 dan juga Oxwhite Breast Easy Face Mask. Jadi kalau anda ingin dapatkan, nampak tu ada iklan kat bawah tu sedang melalui dekat mungkin Facebook anda, boleh nampak kat situ, boleh isi borang-borang e-borang tersebut dan dapatkan voucher dan juga Oxwhite Breath Easy Face Mask tersebut. Alright, dan kepada rakan-rakan yang sedang menonton webinar ini, sila share sila share sebanyak mungkin dengan rakan-rakan untuk kita sama-sama mendapat ilmu, belajar berkaitan perniagaan dan keusahawanan, terutama dalam mendigitalisasikan perniagaan anda. Dan juga perkataan yang suka disebutkan kan? Saya sampai berlatih pada malam tadi, digitalisasi. Saya daripada minggu lepas saya cuba nak buat lah. Kan dia akan tersasul-sasul kat situ kan. Alright. Okey, dan kalau anda ada pertanyaan atau kemusykilan tentang apa yang dikongsikan oleh ahli panel kita,
boleh saja kemukakan di ruangan komen sertakan nama anda, dari mana, soalan yang ditujukan kepada ahli panel yang mana untuk dijawab, dan insyaAllah kita akan kongsikan, kita akan tolong membantu menyelesaikan persoalan-persoalan anda itu. Tapi dengan syarat lah mestilah dengan topik kita iaitu transformasi digital startup. Saya nak tanya soalan dah kahwin ke belum ke apa, itu semua dua topik kan. Yang penting tiga panel kita dah berkahwin, dah berpunya. Alright, okay. Jadi untuk meneruskan, kita tak nak buang masa, kita nak meneruskan webinar kita pada petang ini. Jadi sebenarnya kita tahu bahawa penerapan teknologi digital dalam model perniagaan terbukti sebenarnya memberi manfaat dari segi merapatkan jurang antara startup dan juga perniagaan besar. Semua orang tahu tentang ni. Namun begitu, digital transformasi ni adalah satu proses yang memerlukan perancangan teliti. Jadi saya nak bertanya kepada Dr. Ram dan juga Mr. Tim, apakah sebenarnya aspek perniagaan yang perlu dinilai sebelum seseorang usahawan tu, startup beralih ke digitalisasi? Sebab kadang-kadang mereka agak confused. Boleh mungkin Dr. Ram mulakan dulu? Boleh, terima kasih Encik Arizal. Daripada segi pengalaman saya, jika ingin menceburi atau meluaskan bidang perniagaan dan startup ke dalam dunia digital, tahap pertama adalah memastikan kesediaan syarikat anda dan produk anda untuk memasuki dunia digital. Jika ia hanya di peringkat menghasilkan sesebuah laman web, itu tidak mencukupi, sebab laman web tu hanyalah satu dia satu tingkat kepada syarikat anda. Adakah produk tersebut sesuai untuk dipasarkan secara digital? Adakah ia boleh dinikmati secara digital? Ada banyak pertanyaan. Maka duit yang dilaburkan, dan ia akan memerlukan duit pelaburan untuk memasuki dunia digital. Adakah ia berbaloi kepada syarikat anda? Dan apakah tahap kesediaan anda untuk bertanding di dalam dunia digital ini? Itu yang penting. So jadi kita kena usahawan tu kena senaraikan apa tujuan dia dan memikirkan juga tentang kos juga. Betul tak Dr. Ram? Bukan saja kos, namun mereka perlu fikirkan apakah tahap pengetahuan mereka. Ya, dan ini selalu dilupai tau. Pengusahawan kita kini semua sedia maklum dunia digital ni amat penting, namun tidak mempunyai pengetahuan asas pun tentang dunia digital. Betul. Asas pengetahuan ini adalah untuk memastikan bahawa usaha ini tidak dibazirkan. Duit yang dilaburkan tidak dibazirkan. Setuju. Mr. Tim, ada pandangan Mr. Tim sendiri macam mana pula? Bagi kita, apa yang Cik Azhar cakap tu memang betul lah. Transformasi digital ni memang memerlukan perancangan yang memang strategik dan teliti. Bagi kita tengok kepada 4 aspek dia, di mana teknologi, data, proses dan keupayaan perubahan organisasi seperti Dr. Ram cakap. Adakah dia bersedia? Adakah produk dia sedia dipasarkan di online? Ya tak? So kesemua ni adalah berkait rapat lah bagi kita. So bagi teknologi sebagai contoh experience, SPM telah membantu banyak SME mengambil langkah pertama ke dalam sistem CRM yang dipanggil DocuSave. Ini adalah sebahagian daripada portal semakan kredit maklumat kami yang dinamakan Credit Track. Walau bagaimanapun dengan DocuSave, keputusan perniagaan SME itu atas tangan diorang lah. Okay, whatever information yang diorang keluarkan, diorang kena teliti dan buat perancangan. So SME boleh mengurus semua data dan dokumen pelanggan mereka di satu tempat, di mana micro business yang mula perniagaan mereka, dia mungkin tak ada office atau hanya seorang saja, sole proprietorship, di mana dia
orang berlari ke sini ke sana. So di mana mereka akan tempatkan dokumen-dokumen pelanggan-pelanggan, data-data pelanggan mereka. Di mana teknologi di experience membenarkan mereka menyimpan semua data dan mereka boleh akses di mana-mana saja dengan peranti mudah alih seperti komputer atau handphone, smartphone. So berbanding kepada itu, data yang nombor dua adalah data, di mana realitinya adalah SME mempunyai data tentang perniagaan mereka serta pelanggan yang tidak sampai piawaian asas. Means lepas mengambil data daripada sistem kami, mereka kena mempunyai satu piawaian asas di mana mereka boleh membuat aset ini sebagai analitik yang boleh membantu mengemudi perniagaan mereka. Memahami data yang tidak berstruktur boleh memberi cabaran cerapan tentang kitaran pembelian pelanggan dan menentukan elemen seperti stok, inventory dan permintaan pergudangan yang sepadan dengan permintaan kitaran dan jangkaan. Dan data juga terdapat keupayaan untuk menggabungkan maklumat anda dengan maklumat alternatif daripada experience untuk mencipta lebih mendalam kepada strategi perniagaan dalam pelanggan anda. Ini boleh termasuk data pembayaran alternatif dan kes bagaimana experience telah berfungsi sebagai jambatan untuk mencipta kesediaan maklumat yang lebih komprehensif untuk mendorong membuat keputusan lebih baik. Okey? Dan yang rasanya itu adalah proses transformasi digital memerlukan pemikiran teliti, cara yang untuk memenuhi keperluan pelanggan dan keupayaan untuk mengurus seluruh proses pada masa hadapan. Bagi kami, pelanggan digital daripada permulaan adalah dengan semakan pelanggan, pengesahan identiti dan proses pengurusan pelanggan yang berterusan. Kami telah bekerjasama dengan pelanggan untuk memastikan transformasi digital ini lancar dan cukup tangkas untuk memenuhi perubahan pantas dalam proses perubahan. So, yang terakhir adalah keupayaan perubahan organisasi. Anda mesti mempunyai kepimpinan, teamwork, keberanian, courage dan kecerdasan emosi apabila membuat perubahan ini. Because this is like a transformation daripada konservatif ke digitalisasi. Dan apa yang penting ialah mempunyai orang atau pekerja yang mempunyai kemahiran yang boleh membuat perubahan dalam pemikiran, terutama bagi SME yang telah menemui kejayaan sebelum ini dalam model-model retail. Balik pada anda. Okey, tapi kan saya tertarik juga tadi yang dikatakan oleh Mr. Timothy dan juga Dr. Ram. Tapi mungkin Encik Zahil nak tambah ke ataupun sebab kadang-kadang kita tengok ramai usahawan dia semua okey nak digitalisasi, nak iklankan promo dekat Facebook, IG dan sebagainya kan sebagai media dalam media sosial produk mereka. Tapi kadang-kadang ada yang mereka ni tidak cukup bersedia. Adakah macam MDEC sediakan khusus ke untuk mereka ni, okey kau mesti kena ada ni, mesti ada tu, baru kau boleh iklankan, baru pergi. Kadang-kadang bila kita dah iklan tapi kita tak boleh nak cope permintaan sampai boleh berjejaskan bisnes kita balik. Mungkin Cik Zahil boleh tambah. Okay, so terima kasih Encik Arizal. So apa yang rakan-rakan panel saya cakap tadi macam Encik Timothy kan Dr. Ram cakap, it's all true, memang betul. Kan, jadi kalau kita cakap daripada segi cabaran yang diterima ataupun kekangan yang diterima oleh rakan-rakan SME kita ni, mungkin saya boleh rangkumkan kepada 3 aspek lah kan. Aspek yang utamanya, kebanyakan yang kita kena perlu tahu adalah bila ada satu problem tu is one size doesn't fit all kan. Makna kata bila kita ada satu permasalahan itu, satu solusi yang kita ada tu tidak boleh memenuhi atau menyelesaikan banyak masalah ataupun masalah setengah orang. Jadi kalau kita cerita pasal kesadaran cabaran yang lain, mungkin daripada segi kesedaran.
because not to all, bukan semua rakan-rakan SME kita tak tahu kebaikan digital ataupun keperluan digital dalam perniagaan mereka, tetapi dia kurang pengalaman ataupun kurang daripada segi kesedaran untuk mereka bermula di mana. Jadi berkenaan, saya ingin jawab soalan Encik Rizal tadi. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan program-program yang MDEC ada, kita ada banyak. Kan daripada jabatan saya sendiri pun saya ada 5 program yang mana kita menekankan secara khusus untuk meningkatkan kesedaran atau we build the awareness dulu, kan, we build the interest, kan, and then we excite them, then only we go into stages lah. Maknanya peringkat pertama tu kita build awareness, daripada awareness tu kita bagi dia orang faham pula apa itu digital, solusi apa untuk dia guna pakai dalam perniagaan mereka. Jadi kalau nak cakap pasal program ni memang banyak lah Encik Arizal, kan. Jadi saya jemput rakan-rakan SME saya untuk pergi ke laman web MDEC di mdec.com.my. Di situ ada banyak program. Tapi program yang saya ingin highlight yang memang akan membantu rakan-rakan SME saya di luar sana untuk memahami apa itu digital adalah SME Digital Accelerator. Tapi malangnya SME Digital Accelerator ni untuk tahun ni dah habis, tahun depan pula lah kita ada. So tak lama lagi, ramai-ramai, tak ramai lagi. Kan, beberapa hari lagi. Nanti tahun depan tu kita ada accelerator. Jadi saya nak kupas sikit berkenaan dengan accelerator program ni. Accelerator program ni Encik Arizal, ini adalah satu program. Imagine Encik Arizal pergi ke universiti, mana kata kita akan track perjalanan digital Encik Arizal tu daripada awal, kita pinpoint kan, we identify what is your problem. So mana kata kita tak nak lah nanti kan, macam contoh Encik Arizal nak solusi A tapi kita duduk cerita pasal benda lain kan. Jadi it doesn't address your current needs or your current problem. So melalui program accelerator ni kita akan buat macam pergi universiti kan, kita understand dulu Encik Arizal punya masalah apa, dan it takes time, it's a 3-month punya course. Jadi itu adalah antara program-program yang ada. Kita juga sedia maklum, kadang-kadang kalau program ni dalam keadaan post-COVID, pandemik ni, kekangan daripada segi kewangan itu ada juga. Jadi di sini ada di atas dasar keperhatianan kerajaan, kita ada menyediakan grant-grant untuk membantu rakan-rakan SME kita untuk turut serta lah kan, untuk memudahkan proses pendigitalan mereka, Encik Arizal. Oh, dia tak ada limit umur ke? Ada limit umur ke, Encik Arizal? Dia tak ada limit umur, tetapi kalau boleh, since it's a taxpayer money, company itu mesti 51% adalah pegangan rakyat Malaysia. Kan? I see. Yes. Betul-betul. Okey, jadi kalau kita, mungkin saya nak teruskan juga soalan pada Cik Zal dan juga Mr. Tim, Mr. Timothy. Jadi apakah sebenarnya contoh-contoh halangan yang dihadapi oleh perniagaan startup dalam proses peralihan digitalisasi ni tadi? Sebab kita tengok ramai yang kata dia ada Facebook, dia ada IG, dia ada TikTok, tapi dia ada halangan-halangan tertentu. Tapi boleh kongsikan dengan penonton-penonton, rakan-rakan kita, halangan-halangan yang biasa dihadapi oleh mereka ni. Saya mula dulu ke? Boleh ke? Boleh. Cik Zai boleh mulakan dulu. Boleh. Jadi tadi saya pun ada sebut sedikit lah melalui cabaran-cabarannya, tetapi masalah paling besar kalau saya boleh nyatakan dekat sini Encik Arizal adalah berkenaan stigma rakan-rakan SME kita. Bila kita sebut digital je macam tebuk, tak nak mahal kan, bila sebut digital tak nak susah kan. Jadi bila mana you datang kita punya program tu, kita akan cakap lah, yang kita beritahu, kita akan guide yang mana digital ni sebenarnya tak mahal. Dia nak kena ada cikgu saja kan, macam mana kita belajar ilmu pun kita nak kena ada cikgu kan Rizal, baru mudah sikit perjalanan kita, pembelajaran kita itu. Jadi antara mandat utama MDEC yang diberi oleh kerajaan adalah untuk kita sama-sama memperbetulkan persepsi rakyat berkenaan dengan digital, yang mana digital itu tidak mahal, digital itu tidak payahlah, tidak susah, tidak sukar kan. Itu jawapan daripada MDEC lah. Okey, dan Mr. Tim, bagaimana pula dengan halangan-halangannya? Mungkin Mr. punya contoh-contoh berbeza yang biasa dihadapi dengan rakan-rakan usahawan kita ni? Saya percaya kesemua speaker mempunyai pandangan-pandangan yang lain. Tapi apa yang kita dapati adalah permulaan sering dihadkan oleh tenaga kerja. Means
tenaga kerja dan sumber pelaburan. Ini dua adalah the biggest hurdle that diorang tu. Terdapat juga tekanan pertambahan untuk menghasilkan keuntungan dalam tempoh terdekat yang diambil kira dalam mewujudkan halangan sepanjang transformasi kepada pendigitalisasian. Sasu juga kan. Jadi saya sungguh di sini. So izinkan saya bagi ringkasan apa yang saya dapat 3 bidang cabaran yang saya tahulah yang kita dapat ialah mencari bakat atau tenaga kerja yang sesuai. So penting untuk kita mendapat satu set kemahiran yang betul membolehkan tenaga kerja mempunyai permulaan yang cepat dan merealisasikan strategi dari permulaan. Anda mesti mempunyai pasukan yang betul atau tim yang betul yang memberi nasihat tentang teknologi yang dilaburkan agar sepadan dengan fasa pertama pembangunan dan juga fasa yang seterusnya. Selepas ini anda perlu mempunyai bakat untuk mengenal pasti fasa pembangunan teknologi yang seterusnya. Di mana jangan hanya berhenti di situ saja. Mungkin akan pergi ke stage yang kedua. So, number 2 ialah pelaburan. Sememangnya inilah yang paling ini semua berbanding pelaburan yang sesuai pada masa yang tepat dan also memandangkan pada keperluan permulaan dan persimpangan kritikal di mana lebih banyak pelaburan diperlukan di masa hadapan. Dan akhir sekali menggunakan strategi transformasi digital yang bersesuaian. Mencari strategi transformasi digital yang betul dan mempunyai keupayaan untuk berubah mengikut masa adalah penting. Banyak syarikat baru memulakan perniagaan mereka dengan misi tertentu, tapi hanya untuk mendapati diri mereka mengubah strategi mereka kerana pasaran merubah. So, mempunyai strategi pendigitalisasian yang betul bermakna anda mempunyai strategi yang tangkas dan boleh disesuaikan untuk perubahan ini. So itu 3 daripada apa yang kita tengoklah. Means what we can see that the 3 ringkasan yang saya boleh dapat daripada cabaran daripada pendigitalisasian SME. Betul. Saya setuju tu. Jadi apa ni memang ada halangan-halangannya, tapi masing-masing usahawan startup SME ni perlulah memikirkan kalau tak ada ilmu, pergi cari ilmu tu. Betul kan? Mungkin test ataupun akademi dan banyak juga agensi-agensi yang menyediakan kursus-kursus ataupun kelas-kelas yang sesuai untuk mereka join, untuk mereka dapatkan ilmu. Sebenarnya yang penting kalau jangan takut, jangan orang kata terlalu berkira dengan masa, sebab kita yang sebenarnya menguruskannya. Betul? Okey, dan kita dapat MDEC ni juga merupakan Cik Zail, MDEC ni merupakan sebuah institusi yang memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi digital negara melalui macam-macam inisiatif, macam-macam program yang kita dengar. Sebab MDEC pun dah lama diwujudkan di negara kita kan untuk membantu usahawan-usahawan ni. Boleh Cik Zail kongsikan seberingkas tentang program-program yang mungkin tadi ada Cik Zail dah mention, tapi mungkin ada lagi yang boleh dikongsikan yang dijalankan oleh MDEC, dan sebenarnya apakah kadar keberkesanan program-program tersebut? Ada tak kadang-kadang ada orang kata mungkin dia pergi mana-mana kursus, tapi kursus pergi je lah tapi tak tahu dapat dibuat hasilnya macam mana keadaan dia kan. Dan berapa banyak sebenarnya syarikat startup atau usahawan yang telah dibantu menerima manfaat daripada aktiviti-aktiviti atau program-program MDEC ni sendiri. Okey, terima kasih Cik Rizal. Okey, so tadi saya ada cerita dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan kita punya SME Digital Accelerator, dan suka juga untuk saya cakapkan macam saya nak kupas lah Cik Rizal cakap tadi about digital economy kan. There's a verse yang people selalu cakapkan, digital economy is the future. But sekarang the future is actually now kan. So sekiranya kita tidak mengambil ruang dan peluang ataupun program-program yang telah disediakan baik pun daripada pihak kerajaan melalui agensi ataupun rakan-rakan industri seperti Asia Academy yang sediakan program ni, rugilah kita kan kalau kita tidak menggunakan pakai peluang yang telah diberikan. Jadi berkenaan dengan program-program yang kita ada dalam jabatan saya sendiri, macam saya sebut tadi, saya ada 5.
kan, yang khusus untuk meningkatkan kesedaran dan juga untuk membantu rakan-rakan SME kita untuk bergerak ke arah digital. Jadi antara program-program yang kita adalah 100 Go Digital Coaching, yang mana kita bekerja rapat dengan kita punya industry players seperti penyedia solusi digital untuk melakukan program-program training, coaching untuk build up dia punya awareness sahaja. Kan, selepas habis daripada 100 Go Digital punya program ini atau coaching program ini, kita akan disertakanlah bantuan-bantuan atau insentif-insentif daripada kerajaan untuk bantu dia beli solusi digital tersebut. Itu adalah 100 Go Digital Coaching. Yang accelerator tadi yang macam saya cakap lah, is a hand-holding kind of structured training approach where we allows you to do your mistake and then we track your progress, kan? And then we also have our Go e-commerce yang khusus untuk membantu rakan-rakan SME yang mikro ni, yang bekerja daripada rumah, yang buat secara sambilan. Kita adalah Go e-commerce, yang makna platform talian yang membolehkan belia dan usahawan untuk mencuba-cuba ataupun untuk improve atau scale up their business when it comes into micro SME punya area, Cik Arizal. Jadi kalau kita sebut pasal grant tadi, kita ada dua. Kita ada SPDG grant, Smart Business Automation Grant, and also SAG, Smart Automation Grant. Yang mana grant ni secara inilah kan, duka cita dimaklumkan grant ni dah habis untuk tahun ni, tapi untuk tahun depan insyaAllah kita ada lagi lah kan. Jadi sama-sama watch this space insyaAllah kan, untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan program-program yang MDEC ada. Macam saya nyatakan tadi, bolehlah datang kepada atau kontak saya sendiri ataupun pergi kepada laman web lah, di mana semua program digitalisasi bukan daripada jabatan saya sahaja, tapi juga daripada jabatan-jabatan yang lain. Terima kasih Encik Rizal. Jadi kena alert lah selalu kan, kena tengok, jangan tunggu orang beritahu apa semua kan Encik Zahil, kenalah buka selalu website MDEC contohnya supaya nak tahu. Jangan nanti dah habis dah penuh, dah habis kelasnya, yang gerannya dah tak ada, dah tunggu lagi tahun depan, tertinggal lagi kan, tertinggal kereta api lagi. Jadi kepada anda jadi kenalah sentiasa orang kata bersiap sedia, alert. Kita nak cari ilmu, kita kenalah berusaha kan. Alright, okay. Dan kepada anda yang baru bersama kami di webinar di petang ini, saya ingin kongsikan dengan anda, kita bersiaran secara maya di dalam webinar SME BizChat 2021 tajaan Afin Bank Afin Islami bertajuk Transformasi Digital Startup, bersama 3 orang ahli panel iaitu Cik Zahil Zuzlaini daripada MDEC, Mr. Timothy Wong daripada Experian, dan juga Dr. Ram Gopalraj dari Asia Academy. Dan sekiranya anda ada soalan-soalan yang anda ingin bertanya pada ketiga-tiga panel, bolehlah hantar di komen dan kami akan cuba menjawab, panel akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Alright, dan saya nak teruskan, selain MDEC dan Asia Academy juga turut berkongsi objektif yang selari. Jadi kita nampak, saya pun ada terbaca juga dekat website Asia Academy tadi. Asia Academy merupakan sebuah akademi serti teknologi, berkepimpinan dan inovasi yang bertujuan memerajui ekonomi digital dalam rantau ASEAN. Jadi pada pendapat Cik Zal dan juga Dr. Ram, bagaimana sebenarnya MDEC dan juga Asia Academy boleh bekerjasama dalam mencapai objektif tersebut dan menjadi pemboleh ataupun enabler kepada perniagaan yang dikuasakan secara digital. Mungkin Dr. Ram dulu. Sebenarnya Encik Rizal dan tuan-tuan dan puan-puan, Asia Academy memang sudah mula bekerjasama dengan MDEC, yang Encik Zahil boleh confirmkan. Bawah Digital Skills Accelerator dan pelbagai inisiatif berlainan. Namun tambahan daripada tu, kita saling mengkongsikan beban lah, kita boleh cakapkan beban untuk menaikkan pengetahuan dan menolong SME kita untuk menerajui dunia teknologi ini. Jika kita lihat dalam bidang-bidang yang terlibat dalam digitalisasi, memang suka perkataan tu
dalam Orang usaha MTech yang selalu senang sebut. Betul tak? nanti Encik Zahil akan cubalah. Setakat ni kita tak berjaya sangat nak sebut perkataan tu. Namun dalam usaha menjayakan digital inilah ada area data kan. Encik Timothy sudah cakapkan area data. Jika kita lihat data tu ada pelbagai subtopik yang berkenaan. Okay. Dan daripada kursus-kursus tersebut ada juga data lake. Apakah data pipeline sesebuah syarikat tersebut? Apakah cara yang data tersebut akan disimpan dan sebagainya? Tambahan daripada segi laman web membangun kepada laman web tersebut kan siapa yang akan menjaga keselamatan cyber bagi pengguna-pengguna syarikat-syarikat tersebut. Ini amat penting. Jika berlakunya satu aja kes di mana payment gateway tersebut sudah berjaya dibolosi, habislah syarikat SME itu. Reputasi mereka tidak akan pulih semula. Dan daripada semua unsur-unsur ni, kita dapat tahu bahawa AirAsia Academy dan MDEC boleh bekerjasama untuk menaik tarafkan bukan saja tahap pengetahuan, namun juga seperti mana Encik Zahil dah cakapkan, ada banyak inisiatif. Ini merupakan duit rakyat kan, dan saya sarankan SME tuan-tuan dan puan yang sedang menitik beratkan kesediaan anda daripada pelbagai segi. Jika anda tak bersedia daripada pengetahuan, daripada kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi ini, ia bagaikan masuk perlawanan tanpa sebarang senjata. Habislah. Ni kena belasah ni. Kalau terus, kalau nak main bola, baiklah pergi latih dulu. Jangan pergi main aja. Kalah lah 50-0. Betul. Saya serahkan kepada Encik Zahil. Okey, digitalization berharap semata untuk this aspect ini Asia Academy akan one and two percent akan SME ini untuk jalan dalam perjalanan. Jadi dari mana MDEC Asia Academy segi tenaga kerja oleh advisory lihat yang mana penyemakan untuk membantu SME rakan kerja Asia Company Ventures punya result. Maaf, mungkin ada alien ada gangguan. Maaf kepada semua yang mendengar, mungkin tak dengar apa yang gangguan daripada Cik Zahil cakap tadi. Sedang boleh dengar. Sedang membaiki. Okey, nampaknya okey dah. Okey, mungkin sedang diperbaiki. Maaf kepada semua yang mendengar. Ada UFO tadi kan, alien. Okey, tapi kita nak teruskan juga kalau kita dapati sejak pandemik melanda, ramai peniaga kecil mula membina kehadiran dalam talian melalui platform media sosial macam Facebook, Instagram, WhatsApp dan macam-macam lagi lah, TikTok dan sebagainya lah,
untuk nak buat iklan ataupun promosi jualan mereka. Pada pandangan Dr. Ram sendirilah, sejauh mana sebenarnya keberkesanan periklanan melalui platform media sosial tersebut, kerana semakin banyak platform dalam talian yang muncul dan persaingan yang semakin meningkat ni. Jadi kadang-kadang ada tu kita tak capai pun target sasaran pelanggan kita. Jadi mungkin Dr. Ram boleh tolong bantu kepada usahawan kita ni. Okey, terima kasih Encik Arizal. Daripada segi pemasaran digital terdapat seperti mana yang saya katakan tadi, ada banyak subtopik yang berkenaan kan. Kita ada search engine optimization, email marketing yang dikira dari zaman dahulu dah, dari zaman internet dahulu, tapi masih berkesan, bergantung kepada jenis produk yang anda jual. Tapi daripada segi pemasaran laman sosial atau media sosial, anda, tuan-tuan dan puan-puan, harus fikirkannya sebagai permulaan funnel anda, funnel yang besar, di mana orang ramai dapat lihat dan dapat mengetahui tentang kewujudan produk anda. Jika mereka berminat, dan ini unsur yang penting, bukanlah tiada produk di mana semua orang akan berminat. Namun kepastian untuk mendapatkan orang yang berminat untuk melihat kewujudan produk anda akan meningkat jika lebih ramai orang dapat melihat dan mengetahui tentang kewujudan produk tersebut. Dan disebabkan itu, jika kita cuba, more the merrier. Sebab ia percuma, tuan-tuan dan puan-puan, media sosial ni percuma. Kenapa tak gunakannya? Kalau nak beli iklan dekat TV ke apa, kena bayar duit. Media sosial ni letak saja, pastikan orang dapat lihat. Apa masalahnya? Jangan letaklah benda-benda yang tak betul. Jangan iklankan yang bukan-bukan. Tapi jika produk anda berfungsi, jika produk anda boleh membawa faedah pada pengguna, pastikanlah bahawa pengguna tersebut mendapat tahu tentang produk ini. Dan media sosial merupakan satu peluang untuk menjeritkan kepada orang ramai tentang kewujudan produk anda secara percuma. Kan, mudah. Jadi dengar macam mudah kan? Dengar macam mudah. Tetapi message yang digunakan tu penting lah. Takkan nak tulis satu karangan, produk ini bagus sebab XYZ, ABC dan sebagainya. Okey, selamat datang balik kepada Cik Zal. Tadi ada masalah tadi kan. Jadi mungkin ada yang pendengar-pendengar ataupun penonton tentang yang tak dengar penjelasan pada Cik Zal tadi kan, mungkin kita nak minta Cik Zal terangkan balik semula lah, boleh Cik Zal, tentang iaitu berkenaan dengan perkongsian tadi tu kan antara MDEC dan juga AirAsia Academy kan. Okey, boleh. Mic test, boleh dengar? Boleh. Okey. Boleh, okey. Terima kasih. Minta maaf tadi, I think because of my mic apa ke tadi. So berkenaan dengan usaha atau kerjasama bersama MDEC dengan AirAsia Academy, there's a lot of ways that we actually can explore for the benefit of our fellows SMEs. I think we are quite certain dengan kita punya kelebihan ataupun dengan kita punya expertise yang mana kita quite maaf kalau saya guna perkataan yang quite arif lah berkenaan dengan digitalization ni kan. Jadi antara area ataupun cabang yang kita boleh bantu adalah melalui perkongsian daripada segi khidmat nasihat, yang mana kita pun memang ada bahagian yang look into the talent punya side kan, khidmat sumber manusia yang mana kita akan membantu para SME untuk mendalami, memahami dan pakai digital secara menyeluruh. Jadi dengan adanya usaha daripada AirAsia Academy untuk membuild up satu entity yang specifically to look at the educations of this digital as a whole, I think that's a very good approach, and also kami daripada pihak MDEC menyambut baiklah hasrat dan tujuan AirAsia Academy.
Jadi minta maaf lah tadi saya pun tak berapa dengar soalan sebab putus-putus, tapi itulah jawapan saya secara ringkas Encik Ariza. Maybe over to you. Okey, tapi saya antara kerjasama tadi saya nak tanya jugalah, bagaimana cara kerjasama? Adakah student daripada Asia Academy dihantar kepada MDEX ke, atau bagaimana cara kerjasama tadi tu? Sebab kadang-kadang adakah dia overlap ke ataupun macam mana? Ya macam perkahwinan lah Encik Arizal, ada banyak jenis kerjasama yang kita lakukan antara dua entiti ini. Namun ada juga di mana MDEC memberikan funding. Okey. Kita ada satu program yang dinamakan Bina Digital. Okey. Dan Bina Digital merupakan program pemacu SME yang berlangsung dalam 2 hari secara maya lah pada masa PKP, tetapi sekarang akan secara face to face. Namun ada kalanya di mana modul-modul diajar oleh pengajar daripada MDEC. Okey. Ada pengajar daripada Google yang merupakan rakan kerjasama AirAsia Academy. Jadi boleh jika SME sekalian berminat, boleh datang ke laman web AirAsia Academy. Kita pernah dikenali sebagai Red Beat Academy. Jadi jika sesiapa di sini keliru kenapa kadang-kadang Red Beat Academy, kadang-kadang AirAsia Academy, kita ada nama glamour lah tu. Laman web kita masih redbeatacademy.com. Jadi jika berminat, boleh cari maklumat tentang Bina Digital di redbeatacademy.com. Mungkin one day experience juga ataupun dah masih bekerjasama dengan MDEC juga experience Mr. Tim? Oh ya, masih berterusan. Terdapat banyak inisiatif di mana kita bekerjasama dengan MDEC. Tak, I mean experience mungkin one day akan bekerjasama juga dengan AirAsia Academy ataupun dan juga MDEC. Ya, why not? Kan? Jadi antara untuk membantu lebih ramai usahawan untuk menimba ilmu, untuk membaiki perniagaan mereka kan, untuk lebih, bukan saja di Malaysia, mungkin mereka boleh expose lebih luas lagi ke luar negara. Okey, dan Dr. Ram, saya nak tanya juga perkembangan platform e-dagang ni telah menyaksikan peningkatan mendadak transaksi dalam talian, terutamanya sejak negara dilanda wabak pandemik COVID-19 ni kan, baru-baru ini dalam 2 tahun, dan masih lagi. Cuma kita sekarang ni dah boleh bekerja di luar lah juga, boleh berniaga. Okey, dan pertubuhan ini juga bermaksud peniaga atau pengguna terdedah dengan risiko ancaman keselamatan cyber. Jadi sekiranya sistem diceburi oleh hackers contohnya, apakah kesannya kepada perniagaan tersebut, dan apakah langkah yang boleh diambil oleh para usahawan dalam melindungi perniagaan dan data-data penting dari ancaman keselamatan cyber? Mungkin Dr. Ram boleh tolong bantu untuk menjawab soalan-soalan yang biasa dialami oleh usahawan ni, iaitu dikena hackers lah. Ya. Orang yang bahaya tu. Maka seperti mana yang saya katakan tadi, jika sesebuah syarikat ini telah didapati dibolosi oleh mana-mana hacker, dan benda ni orang ramai dapat tahu tentang masalah ini, habis reputasi syarikat tersebut, SME tersebut. Maka jika anda tidak mempunyai expertise untuk menggunakan gateway sendiri, untuk memastikan keselamatan gateway sendiri, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan specialist. Gunakan gateway yang sudah selamat, mana-mana platform yang lain. Jika ingin bangunkan platform sendiri, pastikanlah ada unsur-unsur yang basic yang perlu ada. Firewall, right? Web application firewalls, setting up firewalls, load balancers, front facing load balancers to make sure you cannot get
denial of service attack. Istilah-istilah ni saya tak begitu fasih dalam bahasa Malaysia lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tolonglah maafkan saya kalau tak, memang kong lah, otak saya pun jam. Okay, it's not fun. Namun, if you're talking about a DOS attack, right? Like, look, what is it that differentiates a great e-commerce service, a great e-commerce experience from something that is bad? It's very simple. You have confidence. Betul. Kadang-kadang nak letak kad kredit tu pun kita rasa macam risau tau. Macam apa. And if anything ever happens to you, you will never go back. Yes, For sure. correct. You will never ever use that e-commerce ever again. So, security, keselamatan cyber ni adalah, it's so important because you use your digital marketing to you put so much effort, you put time, you invest money to bring the crowd to buy your product. They will disappear if you even miss one thing in terms of cybersecurity. Dan itulah yang orang selalu lupakan tau. Cybersecurity is never seen. It's just something like you're spending extra money for nothing until something bad happens to you or your business. And then you realize why it was so important. Dia macam insurans lah, Dr. Ram. Ya. Contohnya pakai tali keledar lah. You pakai kan? Pakai. Tapi you don't ever want it to actually have to be used. Pakailah nak pastikan. But you don't want to test like, okay, saya akan crash my car and I'm going to see whether I survive. Itu bunuh diri tu. Tapi Izael, MDEC ada tak ajar macam mana, ada tak kursus kelas macam mana untuk kita untuk security apa-apa? Ada. Jangan cakap kelas. Kita ada satu department atau jabatan yang specifically looking into the new technologies when it comes into cyber security. Kawan saya lah, dia punya head of department. Memang kita ada. Jadi dia pun sibuk lah dengan cyber security ni because dia ancaman baru kan, benda baru. Everyone started to move to digitalization. So I think there's a gap or a vacuum where someone needs to fill, and sepanjang MDEC memang secara aktif lah involved dalam cyber security ni juga. Jadi memang kita tahu sebenarnya hackers dia akan sentiasa mencari, dia tengok ada apa perubahan ataupun update pun tentang digitalisasi ni, dia akan belajar dan cari macam mana cara untuk hack dan dapatkan lebih maklumat tentang usahawan ataupun pelanggan-pelanggan. Betul? Jadi kita sebagai usahawan dan juga kepada pelanggan, kita sentiasa berhati-hati dan sentiasa belajar macam apa Dr. Ram kata, macam orang pakai tali pinggang, kena sentiasa bersedia. Kan? Kena ada pakai tali pinggang keledar contohnya untuk kita bersedia jika ada apa berlaku, kita dah standby kan kat situ. Jadi kalau kita simpulkan bahawa digitalisasi ni adalah satu keperluan bagi startup, usahawan startup ni untuk mengharungi persekitaran perniagaan sekarang dan sebenarnya masa depan lah. Dan untuk soalan terakhir lah kan, apakah nasihat yang boleh diberikan untuk usahawan rakan-rakan startup kita ni dalam berdepan dengan kesukaran untuk beralih kepada digitalisasi ni? Mungkin Cik Zahil boleh mulakan dulu nasihat-nasihat untuk rakan-rakan kita. Okay, so nasihat saya kepada rakan-rakan SME ni selalu konsisten. Dalam semua saya punya webinar, saya cakap kalau kita nak cuburi dalam sesuatu benda yang kita baru, benda yang kita tak tahu, kita kena ada guru. Right, kita kena belajar dan kita jangan takut lah. Jadi bila mana kita ada semua resipi-resipi yang 3 yang saya sebutkan tadi ni, insyaAllah kita tak simpang jauh lah kan. Jadi kalau kita buat silap pun akan ada orang-orang yang lebih arif pada kita untuk membantu kita to help us go back to our true north lah in that sense. Jadi bila mana, tapi yang paling utama sekali, jangan takut, jangan malu. Kalau kita takut, kita malu, kalau orang Terengganu kata, bos, balik awal. Kan? Jadi kita tak boleh. Kita tak boleh. Kita tak boleh malu, kita tak boleh segan. Kan? Kita kena proaktif. Dan macam saya cakap tadi, digital economy is the future and everyone needs to know that the future is already now. It's happening now.
Jadi bila mana kita tidak bersama-sama, rugilah kita, Encik Arizal. Betul. Setuju. Bagaimana dengan nasihat daripada Mr. Tim? Macam apa yang kita cakap lah. Biasanya kita tidak tahu bahawa syarikat atau pekerja-pekerja kita ni memang ada bakat. Hanya kita tak dapat mengenal pasti adakah dia orang ni berbakat untuk menolong untuk mendigitalisasikan bisnes kita. So untuk dapatkan sokongan mereka, memastikan membangunkan kemahiran dan juga untuk betul-betul menyokong transformasi ini. Dan macam saya cakap, jangan malu nak bertanya. Orang cakap kalau malu bertanya sesat jalan kan. So hubungilah, boleh hubungi organisasi seperti Affin Bank, Asia Academy, MDEC, Experience untuk mendapatkan sokongan dan kepakaran kami. Dan sentiasa terbuka lah untuk cadangan dan idea yang bermanfaat untuk bersama lah. Macam MDEC menyediakan sokongan yang hebat untuk transformasi digital dan sepanjang 2 tahun negara kita dilanda wabak COVID-19 yang lalu, mereka telah berusaha keras untuk memastikan sokongan mereka kepada SME di Malaysia yang ingin mendigitalisasikan perniagaan mereka. Contohnya Experience bekerja dengan MDEC dalam geran pendigitalan SME untuk memastikan SME mendapat akses kepada informasi yang betul untuk membuat keputusan kredit, penilaian risiko dan banyak lagi. Yang ini semua atas Maya. Dan melabur dalam teknologi digital adalah satu pelaburan long run. Bukan melabur hari ni esok nampak dia punya It's long term. Dia takkan on the spot nampak. So just pegang, just hold on to what you believe. Apa yang anda percaya produk anda boleh, hanya tunggu masa atau orang mengenal pasti produk anda. Bagi Dr. Ram cakap, orang mesti kenal produk anda. Itu daripada saya. Balik pada Thank you Mr. Tim. Okay, Dr. Ram, nasihat kepada rakan-rakan usahawan ni. Dapatkanlah pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan. Pendek kata, dua-dua itu. Ada yang mengambil sikit masa, ada yang mengambil banyak masa. Tetapi kalau kedua-duanya tak lengkap, inilah syarikat yang kurang berjaya. Mungkin kalau ada rezeki boleh berjaya. Saya tak kata tak akan. Mungkin kalau nasib ada, tak kira you buat apa, akan berjaya juga. Namun kepastian tu tak ada lah. Kena tengoklah. Nak berjudi dengan duit pelaburan anda ke nak mendapatkan kepastian yang lebih? Ya. Sekurang-kurang kita dah mencuba kan? Ya. Dan ia tidak akan memakan dana yang besar untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan. Contohnya di AirAsia Academy kita ada AirAsia On Demand. Pada kadar hanya RM69 sebulan. Wow. Tapi bagi bulan ni kita ada promo lah, jadi boleh dapat dalam RM10 untuk sebulan. RM10 banyak tu. Dan ada juga hadiah bagi pemenang kita yang merupakan a 3-day 2-night stay in Phuket, including travel, of course. We're AirAsia, right? Di mana? Dr. So jadi boleh. boleh. I think the organizers will share a link. It will give you the instructions on how to take part in this promo. Yeah. So silakan. There is nothing to lose. It's only RM10. Hey. Yeah, just RM10 saja. Sangat murah. Covers cyber security, data, software, digital marketing, everything you want at RM10. Sangat murah. Okay, thank you. Terima kasih Dr. Ram daripada AirAsia Academy. Kita ada soalan sebenarnya ni daripada Natasha. Hi speakers, thank you for sharing your incredible insight
may I know what are your opinions in selling your product services in social media platform? Mungkin kita minta Cik Zahil dulu jawab kot soalan ni. Silakan Cik Zahil. Jadi kalau tanya saya dalam keadaan susah ni kan, post pandemic, I think tak payah malu lah kan. Everyone have obliged to have their own ways of doing things. Sekiranya itu adalah salah satu cara untuk dia melangsungkan kehidupan mereka, untuk kelangsungan kehidupan mereka, why not? Tak ada salah kan. Jadi saya tak nampak apa-apa keburukan berkenaan dengan orang nak post any of their product on social media lah. As a matter of fact, in MDAC we advocate benda ni. Memang kita sarankan secara sungguh-sungguh lah untuk our rakan-rakan SME yang menggunakan social media punya platform. Reason being, social media platform is free. Kan? Yes. So now people tend to stay at home a bit longer because of COVID. So tak ada masa dia buat. I think our penetration on social media is very high nowadays. So why don't you take the opportunity kan for you to actually market your product out there lah. So itu jawapan saya Cik Arizal. Ya. Okay, Dr. Ram ada ni mungkin boleh membantu juga Natasha ni. Saya rasa Natasha daripada segi pemasaran menggunakan platform media sosial memang berguna, tetapi untuk tujuan penjualan saya rasa anda harus menggunakan platform e-commerce yang lebih stabil lah. Jangan jual cash on delivery dalam platform tersebut dan sebagainya. Jika kita lihat data dan sebagainya, anda akan rugilah. Gunakan media sosial untuk pemasaran, bukan untuk tujuan jualan. Okay, itu senang. Kita kena pasarkan. Pasarkan supaya orang kenal produk kita atau servis kita itu sendiri kan. Okay, Mr. Tim ada apa-apa untuk membantu Natasha ni tadi untuk jawab soalan ni? Saya rasa apa yang dikongsikan oleh Dr. Ram tu memang betul lah. Guna media sosial macam Facebook hanya untuk marketing purpose, memberitahu anda ada jual. Dan kalau mereka ingin membeli, bagikan link ke social ke platform-platform yang lain di mana platform tersebut lebih selamat, dengan tak payah fikir macam mana nak hantar lah, cash on delivery lah, semua macam tu. So I think the Facebook side pun banyak jugalah yang ada buat advertisement semua. Tapi saya rasa apa yang dicakap oleh Dr. Ram tu memang betul. That social media macam Facebook adalah tempat untuk memasar, bukan menjual. Betul, setuju. Jadi daripada Natasha, saya harap telah menjawab soalan Natasha tu tadi. Jadi gunakanlah media sosial ni sebaik mungkin untuk memasarkan produk ataupun servis yang kita buat. Dan insyaAllah ianya akan lebih mudah kerana media sosial ni sebenarnya dia adalah satu platform percuma kan untuk kepada sesiapa yang ingin cuba berjimat, tak ada modal yang besar. Jadi inilah sebenarnya platform yang sesuai. Okey, dan terima kasih kepada semua soalan yang diberikan tadi. Terima kasih Natasha. Dan secara kesimpulannya bahawa usahawan startup ni sebenarnya kita perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi semasa dan perlu mendigitalisasikan perniagaan mereka demi kelangsungan dan perkembangan perniagaan yang dijalankan lah. Sebenarnya kita tak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu ataupun tidak mahir, sebab sebenarnya ilmu tu boleh didapati di mana-mana. Banyak cara sebenarnya sekarang ni kan untuk kita dapatkan ilmu-ilmu yang tersedia, yang kita kena sentiasa korek, kena sentiasa mencari. Tak boleh tunggu orang bagi dulu, barulah kita nak buat kan. Jadi dari dunia pada hari ni, dunia tanpa sepadan ni, dan inilah masanya untuk kita berfikir di luar kotak, berfikir cara untuk mendapatkan lebih banyak income ataupun menjual lebih banyak barang produk atau servis kita. Dan kejayaan tu sebenarnya bukan dilihat pada
pendapatan dalam bentuk ringgit Malaysia juga sebenarnya. Pada pandangan saya juga adalah bagaimana mereka menguasai dunia digital secara mampan. Itu sebenarnya penting. Jadi kalau sebab dalam dunia sekarang ni kita tak boleh lari daripada dunia digitalisasi dan perniagaan. Kita dah tak boleh lagi berniaga duduk di satu tempat dan kita mengharap orang datang kepada kita dan membeli barang ataupun servis kita. Jadi kita kena pergi keluar, kita kena memasarkan produk kita. Itu cara sekarang ni. Kita dah kena bersaing secara sihat dengan dunia digitalisasi ni sendiri kan. Dan alhamdulillah berakhir sudah siri webinar SME Biz Chat kita pada kali ini dan terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel iaitu Encik Zahail Zuzlaini dari MDEX dan Mr. Timothy Wong dari Experian. Terima kasih juga kepada Dr. Ram Gopal Raj daripada ASA Academy. Terima kasih atas masa, tips, nasihat, rahsia yang dikongsikan dengan rakan-rakan usahawan kita. Terima kasih banyak. Dan semoga ilmu yang dikongsikan pada hari ini akan memberi kita lebih keterbukaan dalam mendigitalisasikan perniagaan kita. Dah banyak sebut digitalisasi, dah okey dah. Sebut banyak kali dia okey. Dan sebagai moderator juga saya ingin mohon maaf silap salah sepanjang saya mengendalikan webinar ini. Dan saya mohon seribu kemaafan kepada semua, kepada para penonton yang bersama kita pada hari ini juga. Terima kasih kerana bersama kita sepanjang masa daripada mula hingga sekarang ini. Dan insyaAllah jika ada ruang dan peluang lagi, kita akan bertemu lagi di sesi webinar yang akan datang insyaAllah. Dan akhir kata bagi pihak Affinbank dan Affin Islamic, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua dan terus berusaha dalam mencapai impian anda. Sekiranya anda ingin mendapatkan pelbagai khidmat perbankan, nasihat ataupun sebagainya lah daripada Affinbank ataupun Affin Islamic, boleh layari website FB Affinbank ataupun website Affinbank ataupun bolehlah pergi terus ke mana-mana cawangan Affinbank atau Affin Islamic bertemu dengan pegawai-pegawai mereka yang sangat mesra di mana-mana cawangan mereka di seluruh negara. Dan kerana Affinbank, Affin Islamic sentiasa untuk anda. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih pada sekali lagi pada ahli panel dan para penonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan mungkin saya rasa kita tak akan bertemu lagi. Mungkin saya nak ucapkan selamat tahun baru, selamat Christmas, hari Christmas juga pada Mr. Timothy dan kepada semua yang menyambutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih, insyaAllah jumpa lagi.